Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini insya-Allah saya cuba kupaskan satu isu yang telah dituliskan oleh Ar-Ruhawi dalam kitabnya Adabut Tabib, yang mana seperti telah dimaklum, saya sekarang dalam usaha untuk memurnikan lagi terjemahan saya bersama dengan Dr. Setiawan, buku Adabut Tabib, yang mana mengandungi 20 bab. Jadi saya pada hari ini cuba kupas bab yang terakhir, iaitu bab 20. Bab 20 bertajuk Fima yanbaghi lit-tabib an yudakhirahu wa yu'iddahu min waqti sihhatihi li waqti maradihi wa min zamani syababihi ila zamani syaikhukhatihi. Tentang perkara yang perlu diambil oleh doktor dan juga bersedia di waktu sihatnya sebelum datangnya waktu sakit, dan pada usia mudanya sebelum datangnya usia tua. Jadi berdasarkan kepada tajuk yang telah diberikan oleh Ar-Ruhawi, kita semua arif tentang keberkaitan tajuk ini dengan sebuah hadis yang telah disabdakan, yang telah Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqtani khamsan qabla khamsin, syababuka qabla haramika, wasihatuka qabla maradika, ila akhir al-hadis. So Nabi Muhammad SAW menggunakan perkataan ightanim, rampaskanlah kita semua sebagai manusia 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya ialah sihat kita sebelum sakitnya, sihatuka qabla maradika, and then syababuka qabla haramika, mudanya usia kita sebelum datangnya waktu tua. Nabi Muhammad guna perkataan syababuka qabla haramika, tetapi dalam konteks Adabut Tabib dia guna syababihi ila zamani syaikhukhatihi. So apa tujuan ataupun falsafah di sebalik what we call tajuk yang telah diberikan oleh Ar-Ruhawi ini? Memang bagi saya amat mendalam pengertian yang telah diberikan oleh Ar-Ruhawi. Jadi kalau saya nak huraikan semua bab ini mungkin panjang, tapi pada pagi ini saya cuba hanya baca dan juga huraikan satu paragraf sahaja dalam bab ini, dan paragraf ini merupakan mukaddimah kepada bab 20. Ar-Ruhawi berkata, Fadidatu al-insan ala sa'iri al-hayawan, kelebihan manusia berbanding dengan hayawan-hayawan lain yang bukan manusia. Wa wajaba li fadlihi an yajtahida fi isabati munafa'ahu wa musalihahu. So disebabkan kelebihan yang ada pada manusia ini, maka kita diminta supaya berusaha bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan dan juga memastikan kemaslahan diambil oleh kita apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu taala di muka bumi ini. Wa i'daduha akthar mimma yaf'aluhu al-hayawan, dan kita perlu bersedia untuk memastikan manfaat itu, untuk memastikan maslahat yang telah dihidangkan oleh Allah Subhanahu taala di muka bumi ini. Sebagai manusia, kita pasti ambil perkara tersebut aksar mimma yaf'aluhu al-hayawan, lebih banyak apa yang telah diambil, apa yang telah dibuat, apa yang telah dimanfaatkan oleh hayawan lain. Jadi saya rasa kita selalu sebut, apabila sebut saja manusia, kita sebut kata ahsani takwim, kita sebaik-baik punya kejadian, kita sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita sebaik-baik what we call kejadian kerana kita mempunyai akal fikiran dan sebagainya. Tetapi adakah kita telah menghayati kelebihan tersebut?
Jadi dalam usaha untuk menghayati kelebihan tersebut, saya rasa paragraf pertama sebagai mukadimah yang telah disebutkan dalam bab 20 ini memang sesuai untuk ditelaah dan telah dihayati, memandangkan Ar-Ruhawi ini cuba berbanding manfaat yang telah diambilkan oleh manusia dan juga manfaat yang ada di dunia ini yang telah diambilkan oleh haiwan-haiwan lain. Jadi untuk memastikan manusia tidak ada pilihan, kita pasti mengambil sebanyak mungkin di waktu sehat kita dan di waktu kita muda, sebelum datangnya waktu sakit, sebelum datangnya waktu tua, seperti yang telah diumpamakan oleh Ar-Ruhawi dalam buku ini. So selepas pada itu dia sebutkan fa in wajada man huwa naqis al-aqlu qalilul adab wal fadilah. Dan sekiranya didapati di kalangan manusia itu mereka yang berkurangan akal, iaitu mereka yang kurang bijak pandai, dan qalilul adab wal fadilah, kurangnya adab, iaitu kurangnya ilmu pengetahuan dan juga kurangnya kelebihan. Jadi manusia apabila perfect itu mempunyai kelebihan dalam konteks punya akal fikiran, dalam konteks fizikal kita juga sempurna. Tetapi no doubt ada juga di kalangan manusia yang tidak mempunyai kelebihan tersebut dengan sempurna. Ada yang cacat mata, cacat telinga, cacat sana sini, dikenali dengan OKU, orang kurang upaya. Ataupun dalam konteks punya akal fikiran, kita juga tidaklah sehebat seperti orang yang berfikiran waras, tinggi dan sebagainya. So dalam konteks ini, fa in wajada man huwa naqis al-aqlu, sekiranya kita dapati ada di kalangan manusia itu kurang berfikiran, akal dan seterusnya, dalam usaha untuk memperolehi ilmu pengetahuan, tapi dalam konteks dulu dia guna perkataan adab, sebab adab ni merupakan seni. So sejarah tamadun Islam dia guna perkataan adab, adab tib contohnya. Dia tak guna ilmu atib, tapi sekarang dah digunakan perkataan ilmu atib. Dan saya tak nak bincang kenapa digunakan adab tib, bukan ilmu atib dan sebagainya pada masa sekarang. Tetapi saya cuba pergi menghuraikan apa yang mahu dibincangkan oleh Ar-Ruhawi, maka dia bagi jawapan di sini. Fala aqalla man an yattakhidha lahu musalihuhu wa yu'idduha kama ya'malu ahqaru al-hayawan. Maka orang yang kurang berakal, kurang berilmu pengetahuannya, maka tidaklah kurangnya kehebatan untuk mengambil apa-apa maslahat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Taala di muka bumi ini, dan juga bersedia wa yu'idduha, dan preparing atau bersedia untuk memastikan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Kalau kita kata dalam bentuk raw material, contohnya kita kata ada minyak di dalam punya bumi, raw material, dan kita mahu proses memanfaatkan raw material itu supaya dapat digunakan, walaupun kita mempunyai manusia yang kurang hebat dan sebagainya. Tetapi walaupun mereka dalam keadaan ini, fala aqalla, tidak kurangnya manusia untuk memanfaatkan masalah yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam konteks halal ni, ialah tayyibat yang telah dihidangkan oleh Allah SWT di muka bumi ini, kama ya'malu ahqaru al-hayawan, seperti apa yang telah dikerjakan, diambilkan, diamalkan oleh ahqaru al-hayawan, iaitu hayawan yang paling ahqar, iaitu paling jijik lah, paling yang tidak bijak lah, dalam perkataan lain, paling yang tidak berakal sekali. Right. So kalaulah ahqaru al-hayawan, iaitu hayawan yang paling tidak waras, yang tidak bijak, yang kita kata lebih teruk daripada orang OKU lagi, dan juga wa asgharu al-mawashi, dan di antara hayawan yang paling kecil sekali berbanding dengan hayawan-hayawan lain. Jadi an-namlu yang saya maksudkan di sini ialah an-namlu, iaitu semut.
Jadi di sini Ar-Ruhawi cuba memberi satu motivasi kepada orang-orang yang kata kurang berupaya, ataupun orang-orang yang pakai miskin, yang tidak ada, yang selalu bagi reason, oh saya miskin, saya tidak hidup di environment intellectual ataupun akademik, environment orang kaya, so kadang-kadang dia tidak bersemangat untuk bekerja keras untuk mengambil apa yang telah dihidangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam konteks ini Ar-Ruhawi bagi contoh supaya walaupun kita hidup dalam suasana yang tidak bernasib baik, tetapi janganlah kita berbanding dengan manusia yang kata hidup dalam keadaan yang kata bernasib baik, tetapi kita melihat orang yang perlu, yang kata di bawah daripada kita. So dalam konteks ini Ar-Ruhawi tidak buat perbandingan sedemikian, tapi itu merupakan perbandingan saya. Dia kata bandingkan kita dengan ahqaru al-hayawan, hayawan yang paling jijik, paling yang kata asghar, yang paling kecil, yang tidak bertenaga. Yang dia maksudkan di sini ialah an-namlu, seekor semut. Seekor semut, yang kita tahu semut pun mempunyai pelbagai spesies, dan mereka pun ada caranya tersendiri untuk memastikan walaupun dia merupakan ahqaru al-hayawan, walaupun dia merupakan asgharu al-mawashi, tetapi kehebatannya tidak kurang daripada yang lain. Dia mempelajari macam mana dia nak memanfaatkan tayyibat ataupun kelebihan-kelebihan yang ada di dunia ini untuk memastikan dia berjaya dalam kehidupannya. So wala ba'sa bi an yata'allama al-ajiz minhu. So dengan demikian dia kata kita sebagai hayawan manusia yang bijak pandai, walaupun kita tu naqis al-aqlu, qalilul adab wal fadilah, tidak mengapa, dia kata, kalau kita mempelajari daripada yang lebih lemah daripada kita. So dalam konteks ini dia cuba mengajak kita semua mempelajari daripada ahqaru al-hayawan ataupun daripada asgharu al-mawashi seperti semut ini. Fa innahu ala saghri jismi, walaupun semut itu yang tidak dapat dinafikan dalam konteks punya jisimnya, dalam konteks badannya, di antara yang paling kecil sekali, wa qillah quwwatihi, dan juga kurang kekuatannya. Kita selalu tahu kan, nak tahu kekuatan semut itu lemah ataupun tidak berbanding dengan kekuatan kita. Tapi kita dapati jelas mereka tidak bertenaga seperti tenaga yang dimiliki oleh manusia. Mereka juga badan merupakan kecil berbanding dengan what we call badan manusia dan sebagainya. Tetapi no doubt, seperti yang kita tahu, semut dapat mengalahkan sebesar-besar punya hayawan seperti gajah. Ini cerita daripada saya. Saya dapati kadang-kadang untuk mengalahkan singa, harimau dan juga gajah itu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Kalau kita tengok singa bergaduh dengan krokodil, seperti kita tengok dalam geografi kan dan sebagainya. Dan gajah juga dalam konteks jisimnya besar, bukan senang untuk mengalahnya. Tetapi sekecil-kecil semut, dia boleh mengalahkan hayawan tersebut dengan cara dia masuk dan juga bertapak dalam telinga hayawan tersebut hingga hayawan tersebut tidak berjaya untuk nak mematikan semut tersebut. And then finally, mungkin kita kata semut itu dah bermaharaja lela dalam punya telinga hayawan tersebut. And then saya kacau kehidupan hayawan yang lebih besar, kehidupan hayawan yang lebih gagah dan sebagainya. Itu merupakan satu strategi yang telah digunakan oleh semut untuk memastikan lawannya dapat dikalahkan. Right? Lawannya dapat dikalahkan. So dengan demikian Ar-Ruhawi ini cuba what we call memastikan kita sebagai manusia yang kita anggap kita selalu sebut kagum, takabur, kata kita adalah makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling bijak pandai, disebabkan kita dapat bertutur dengan jelas, dengan bahasa kita yang very systematic,
dan juga sebagainya, dan dengan akal fikiran yang ada pada diri kita, and then pada masa yang sama kadang-kadang kita tidak menghayati dan menggunakan kekuatan tersebut untuk memastikan tayyibat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu taala, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, halalan tayyiban yang ada di sini. Dan fadilat, kalau dia istilah yang digunakan oleh Ar-Ruhawi ialah fadilat, fadail, kelebihan, kehebatan, dan maslahah ataupun benda yang boleh dimanfaatkan, benda yang boleh dimaslahahkan, right? So therefore tidak ada reason lagi kita sebagai manusia untuk tidak bekerja keras, tidak memanfaatkan apa yang ada di dunia ini sebaik-baik mungkin. Dengan demikian Ar-Ruhawi ini cuba minta kita semua sebagai manusia, sama ada orang yang berakal fikiran yang tinggi ataupun naqisul aqlu qalilul adab wal fadilah, untuk menghayati apa yang ada dalam punya seekor an-namlu, iaitu semut. Dan disebutkan pula yu'iddu li nafsihi min ba'da ihkam buyutihi. Right. Semut itu menyediakan bagi dirinya, right, bagi dirinya. Saya tak faham, dia kata li nafsihi, mungkin bagi di nafsi, mungkin dan pada masa yang sama bagi komunitinya. Tapi kalau seekor semut itu bersedia untuk dirinya sendiri, dia tidak bersalah, sebab dia dijadikan semacam itu. Tapi manusia ini bukan hanya untuk yu'iddu li nafsihi, untuk menyediakan manfaat-manfaat tayyibat yang ada pada bumi ini untuk diri kita saja, pada masa yang sama untuk keluarga kita, untuk komuniti, untuk ummah dan sebagainya. Sebab itu merupakan manusia dan juga di antara mumayyizat yang ada pada manusia. Tetapi dalam konteks ini dia guna perkataan yu'iddu, disediakan oleh semua itu tadi. Li nafsihi ini dia buat dalam kurungan, dalam kurungan. Tak pastilah kenapa dalam kurungan, dia ada jelas di sini. Ada disebutkan dalam manuskrip, dia kata waradat lahu wa ma asbatnahu huwa al-afdal. Dia ada selain daripada perkataan li nafsi, ada manuskrip lain dia sebut lahu, iaitu yu'idda, disediakan baginya. Tapi di sini dia guna perkataan li nafsihi, bagi dirinya. Yang tu lahu dan li nafsihi. Dan dia sebut di sini, dia kata dia guna perkataan li nafsihi dalam bukunya, dalam punya apabila dia edit buku ni, mungkin dia kata lebih baik, lebih tepatlah, min ba'di ihkam buyutihi, selepas dia binakan rumahnya. Ihkam buyutihi, sebab semut ini pun ada rumahnya tersendiri. Dia pandai buat rumah dia, kita pun pandai juga buat rumah kita. Tetapi no doubt lah, apabila kita nak memanfaatkan everything apa yang ada di dunia ini, di antara benda yang paling penting untuk memastikan kita itu dapat memanfaatkan apa yang ada di dunia ini, no doubt kita kena ada rumah dulu, kena ada residen dulu, tapi rumah semut dia buat tanpa kos. Kita kata manusia buat rumah ni dengan kos, tetapi pada masa yang sama, kalau manusia itu tidak ada kemampuan untuk bina rumah hebat, besar dan sebagainya, mungkin kos-kos yang kecil by nature boleh dibuat seperti yang dibuatkan oleh orang-orang asli, orang-orang punya what we call yang hidup dalam hutan-hutan, guna saja daun, kayu, gunakan pokok dan sebagainya, at leastnya boleh hidup. So yang pentingnya dia seperti manusia juga, yu'iddu li nafsihi fi zamani sayf lisyita, dia katakan. Tapi dia buatlah dalam kurungan ini min ba'di ihkam buyutihi, selepas dia ada rumah, dia menyediakan untuk dirinya di waktu as-sayf, iaitu di waktu musim panas, lisyita, bagi tujuan musim sejuk. So mungkin saya rasa di sini musim sejuk itu semut dia tidak aktif sangat kot. Dia kena bekerja keras pada masa musim panas. Kalau manusia pun sama juga kan. Sebelumnya banjir, dia kena bersedia dah. Dia kena bersedia untuk memastikan bekalan-bekalan makanan itu telah disediakan di waktu banjir. Kalau orang hidup di tepi pantai, kita kata dia tahu bila ombak besar akan datang. Kalau sebagai nelayan, sebelum ombak besar datang, dia tahu bulan berapa dan sebagainya, dia akan sediakan ikan
dalam bentuk ikan kering ke, atau ikan masin ke, ataupun pelbagai jenis nama lah. So finally apabila datangnya gelombang ombak besar, dia akan makan nasi dengan ikan masin yang telah disediakan, disebabkan saya tak boleh keluar laut. So dalam konteks punya sumuk ini, dia sediakan everything yang diperlukan olehnya pada waktu panas sebelum datangnya waktu sejuk. Mungkin waktu sejuk bagi dia kurang aktif kot. Kurang aktif, ataupun makanan pada waktu sedia itu berkurangan, wallahualam, sebab dia pun tahu belajar everything ini melalui instincts, panggil instincts, ataupun dikenali dengan what we call naluri. Qutan kathira, dia kata. Dia bersedialah pada musim panas itu pelbagai jenis qutan, kita kata makanan-makanan ataupun apa yang diperlukan oleh semut itu begitu banyak sekali. So ini merupakan kehebatan yang ada pada semut. Sama juga kalau kita tak silap, kalau kita menghayati dan juga memahami ayat Al-Quran tentang kejadian unta kan, kejadian unta. Unta ni dia hebatnya sebab dia boleh simpan minuman. Sebab dia hidup di padang pasir, dan selalunya di padang pasir dia kurang air. So bila unta pergi ke satu tempat jumpa air, dia minum air sebanyak mungkin, dan pada masa yang sama dia simpan air. Dia simpan air di bonggol dia, tempat yang ada, kita kata water tank lah, tank air. Right. So konsep yang kata sekarang manusia buat rumah ada tangki air itu ialah konsep unta sebenarnya. Konsep unta, iaitu konsep dia simpan air di dalam tubuh badannya. Tapi manusia ni dia tidak ada kemampuan untuk simpan air dalam diri dia. Sebab itu di antara mumayyizat kejadian manusia. Manusia ni percentage air dalam badannya pasti fix. Dia tak boleh kurang dan tak boleh lebih. Kalau dia lebih, dia akan keluar secara what we call natural je, kencing ke atau peluh dan sebagainya. Kalau kurang, dia pergi minum. Itu manusia, dia tak boleh simpan. Tetapi dalam konteks punya ibil tadi, iaitu unta itu, dia boleh simpan. Dia boleh simpan. Dia tahu waktu dia perlu minum air, dia ambil lah air daripada tangki dia. Jadi konsep kita bina rumah, kadang-kadang orang kampung ni tangki air dia senang saja dalam telaga. Tapi dalam konteks manusia yang hidup di bandar ini, rumah sewa ini, dia air pipe, kadang-kadang air pipe itu terputus bekalannya, so therefore dia kena refer kepada air simpanan lah, iaitu tangki air. Nah, itu konsep itu dia ambil daripada konsep what we call ibil itu tadi. So saya tertarik juga dengan konsep punya what we call yang akan dibangunkan di Bangkok, iaitu Camp Link. Sebab sefahaman saya, konsep Camp Link ini dia merupakan satu projek inspirasi daripada Raja Nombor 9 yang lepas untuk menyelesaikan masalah banjir di Bangkok. Sebab kita difahamkan tahap what we call level Bangkok itu dengan level C itu, sea level itu tidak begitu tinggi. Jadi dia mungkin rendah, ataupun at any time air laut akan boleh masuk ke air sungai dan air laut. Ada levelnya. Kalau dia tinggi, dia akan masuk ke bandar Bangkok. Jadi membuat satu masalah untuk pindahkan bandar what we call Bangkok ke tempat lain. Juga maybe akan saya berlaku pada masa akan datang. Kalau what we call di Kuala Lumpur telah pindah daripada Kuala Lumpur, bangun satu lagi punya kapitalnya nama Putrajaya, dan satu lagi ialah dekat Labuan. Di Indonesia pun, di Jakarta, sebab difahamkan melalui kajian mereka, what we call level sea level di Jakartanya memang rendah. So maybe dia akan tenggelam in the near future ke macam mana. So therefore mereka telah bersedia dan telah diluluskan dalam di era punya Jokowi ni untuk pindah. Mungkin nak kata pindah pun tak juga, untuk bangunkan lagi satu ibu negara Jakarta ni ke tempat lain. Saya difahamkan di Pulau Borneo juga.
tidak jauh dengan Brunei dan juga tidak jauh daripada Sabah dan juga Sarawak. Kalau tidak ada COVID-19, saya rasa projek itu sedang hangat dijalankan pada masa sekarang sebab telah diluluskan dalam konteks punya documentation tu dah diluluskan. So, apa yang saya nak sebutkan di sini ialah projek Camlink. Camlink, kalau kita tengok kepada beruk ataupun dan juga monyet, kita tengok monyet itu, link itu ialah monyet, cam itu ialah what we call cam dia kat sini. Jadi apa falsafah dan juga idea daripada Camlink ini, nama projek Camlink untuk menyelesaikan masalah banjir di Bangkok. So dia cuba memperkenalkan satu cara yang mana projek itu boleh simpan, tempat itu boleh simpan air. Seperti kita kata tengok muluk, muluk punya what we call monyet itu tadi. Kita tengok monyet itu mulut dia besar, seolah-olahnya dia boleh simpan sesuatu dalam tu sebelum dia makan. Wallahualam sama ada dia boleh simpan makanan di camp atau tidak, tapi mulut dia semacam itu, semacam kata boleh simpanlah sesuatu perkara sebelum dia hantarkan ke, proseskan ke tempat lain. Sama juga air, dia akan buat satu punya tempat yang mana apabila air daripada laut itu lebih tinggi daripada sea level itu datang disebabkan banjir, dia akan simpan pada satu tempat. Dan sekiranya let we say that air itu tidak mencukupi di Bangkok, dia akan gunakan air itu untuk supply kepada penduduk ataupun residen di Bangkok. So itu konsepnya. Sama juga dengan konsep what we call tol, smart toll di Kuala Lumpur kan. Smart toll di Kuala Lumpur tak silap saya lebih kurang dalam 7-8 km. Saya pernah masuk dalam tol tu. Tol tu pada masa yang sama, ideanya untuk menyelesaikan masalah banjir kilat di Kuala Lumpur. Sebab Kuala Lumpurnya selalu banjir kilat pada masa dahulu. Masa dahulu maksudnya 2-3 tahun yang lepas lah. So kita hidup di Kuala Lumpur tu kita tahu. Tetapi apabila binanya smart toll itu, smart toll merupakan saluran kereta yang mana kita kena bayar what we call toll fee. Dan pada masa yang sama, saluran punya smart toll itu digunakan untuk salurkan air sekiranya berlaku banjir kilat di Kuala Lumpur dalam tol tersebut, dan tol akan tutup lah, kereta tak boleh lalu lintas lah. So jadi apabila dah banjir tak ada, hujan dah surut, dia akan lepaskan air itu kepada tempat yang lain juga dan sebagainya. Jadi itu ideanya semacam itu. Di Bangkok dia panggil Camlink, mungkin di Kuala Lumpur smart toll. Tak silap saya beli dulu rumah di Kajang, mungkin dalam 10 tahun yang lepas. So ini merupakan satu punya arahan daripada Majlis Perbandaran, mana-mana developer sekira dia nak bina rumah, di depan rumah tu dia kena buat punya satu lebih kurang dalam satu telaga lah, satu lubang. Lubangnya lebih kurang, rumah saya masa itu lebih kurang dalam 1 meter darab 1 meter. Dalam pun lebih kurang 1 meter. Saya pun terfikir-fikir, apa maksud lubang ni perlu dibina dan apa tujuannya? And mengganggu kan, sebab di Kuala Lumpur ni kawasannya amat kecil. Kalau ada lubang itu susah kita nak parking kereta kan. Tapi finally kita dapati dia nak pastikan air apabila hujan itu berlaku, dia kena bertakung dalam lubang itu sebelum dia terus ke longkang. Sebab kalau semua rumah itu air hujan turun terus salurkan ke longkang dan longkang tidak mampu nak supply ke sungai atau ke laut, disebabkan air begitu banyak, jadi akan berlaku banjir. So maksudnya dia cara terbaik untuk menyelesaikan masalah banjir lah. Apa nama jenis projek itu saya tak pasti, tetapi idea semacam itu. Jadi idea itu telah dilaksanakan oleh manusia dengan sebab mereka mempunyai ilmu bijak pandai dan sebagainya. Dan kita sebagai manusia, banyak benda yang kita belajar daripada haiwan. So dalam konteks ini, dia kata kita sebagai manusia mempelajari pada semut, yang mana di waktu panasnya dia bersedia everything, persediaannya dia secukupnya, bagi tujuan waktu syita, iaitu waktu sejuk. Wa yakhdimu quwwatihi fi buyutihi min taksir makan hubban lima yakhafu nabatihi.
Dan dia semut tadi dia pada yakhdimu quwwatihi, dia serve, dia berusaha guna kekuatan yang ada pada dirinya dan dalam rumahnya untuk pecahkan everything hubban, iaitu biji-biji yang telah diambilkan daripada buah nabatat untuk memanfaatkan untuk dimakan. So therefore kita dapati semua itu dia apabila dia pergi ke mana-mana jumpa saja barang itu, benda itu besar ataupun kecil, dia akan bawa. Kalau dia tak mampu seorang, dia akan panggil kawan-kawan dia dan dia bawa pergi ke mana, kita nampaklah dia bawa pergi tu ke rumah dia. Tujuannya ialah untuk memecahkan perkara tersebut. Jadi apabila dia sudah pecah, baru dia boleh makan. Wa nashru ma qad nadiya fi asy-syamsi wa ma asbah zalik. Dan juga dia kata dia menyebar kepala kecil supaya mereka tidak berkembang, menyebarkan yang basah di bawah matahari. Sekiranya dia dapati benda itu basah, dia letakkan benda itu di matahari, and then finally dia letaklah dalam rumah dia. Jadi satu strategi, satu ilmu pengetahuan yang amat hebat yang perlu dipelajari oleh kita. Pertamanya, kalau benda itu besar, kita kena pecahkan dulu. Contohnya kalau kita kata ada kayu balak kan, kita bawa lah kayu balak ke kilang. Kilang tu rumahnya untuk pecah potong sana sini, dan baru kita dapat manfaatnya. Batu pun juga je. Kita ada bukit kalau di town tu ada bukit batu, dan sekarang ni bukit batu telah diberikan oleh orang Cina. Dan daripada batu kecil besar itu dia pecahkan dalam punya proses dengan guna teknologi. Apabila dia kecilkan everything, dia jual balik kepada kita. So therefore itulah yang dimaksudkan oleh Ar-Rahawi ni. Kita perlu gunakan segala manfaat, segala maslahah, segala tayyibat, segala kelebihan yang ada di dunia ini untuk dimanfaatkan. Right. So dalam konteks ini dia cuba kita menghayati apa yang diamalkan oleh semut tadilah. Kalau benda itu besar, dia bawa bersama-sama dengan kawan dia ke dalam rumah dia dan dia pecahkan. Kalau benda itu contohnya kita kata basah, dia jemur di tempat matahari dulu, dikeringkan, baru dia dapat manfaatkan perkara tersebut. Wa nashara ma qad nadiya fi asy-syamsi. Hebat ni semut ni. Dia dapat detect benda itu basah, benda itu kering dan sebagainya. So kita bersama juga kan, kadang-kadang benda tu basah, kita kena keringkan dulu. Kalau nak buat, contohnya kita nak buat minyak kelapa, kalau orang dulu dia kena jemur dulu kelapa itu, buka sini baru dia boleh buat punya minyak kelapa dan sebagainya. So idea itu sama juga dengan idea yang telah diamalkan oleh semut ataupun hayawan-hayawan lain. Right. فإن تفقد هذه الأمام من الحيوان تحرك العاقل إلى اتخاذ مصالحه في أوقات إمكانها قبل فوتها. Dan jika seseorang itu membuat kajian yang munasabah tentang tindakan haiwan ini, dia digerakkan untuk menjalankan perniagaan tanpa mengambil kira masa dan juga mengikut jenis penaklukan dalam memahami keputusan. Jadi maksudnya dia selalu berusaha dan bekerja keras untuk memastikan dia itu dapat memanfaatkan tayyibat yang ada di dunia ini. Wa yab'athuhu aidan ala fikrihi bi aqlihi fi ta'arrufu illa luha. Dan mengikut dari ini, dia akan melangkah ke hadapan untuk mengetahui keputusan mereka. Kemudian dia akan mempelajari kebijaksanaan keputusan yang paling penting. Maksudnya di antara keputusan-keputusan yang diambilkan oleh manusia, dan mereka itu juga mungkin dia try and error, mempelajari sana dan sini. Dan dia finally, apabila keputusan yang pertama itu telah diambil, daripada keputusan pertama itu dia mempelajari untuk menghebatkan lagi, untuk memperkasakan lagi
outcome yang telah diharapkan dengan pembetulan sana sini, seperti dilakukan oleh semut, dan kita sebagai manusia juga sepatutnya mengambil what we call iktibar daripada apa yang telah dilakukan oleh semut ini tadi. Okey. Wa huwa fawqa kullu jawd. Yang pastinya dia nak dapat punya kehebatan yang sebenar, kemanfaat yang sebenar yang ada pada sesuatu benda. So selepas pada itu Ar-Ruhawi berkata, wa iza kana al-aqlu huwa atammu al-makhluqat. Dan sekiranya akal itu merupakan kriteria yang kita anggap sebagai atammu al-makhluqat, sebagai makhlukat yang paling sempurna, wa akmalu al-mukawwinat, dan sesempurna kejadian, fa'ala al-aqil minan nas an yattabi'a awamurhu. Maka di atas yang berakal, iaitu manusia, di kalangan manusia, untuk mengikutkan awamurhu, arahannya, iaitu arahan akal. Jadi kalau akal sempurna, dia akan arahkan kita kepada kebaikan, untuk memanfaatkan segala kebaikan yang ada di dunia ni. Wa yantahi amma nahahu, dan juga kita menjauhi daripada apa yang ditegahkan oleh akal kita, lianna, kerana al-bari'u ta'ala, kerana Allah SWT ja'alahu, telah jadikannya, iaitu akal itu tadi, as-siraj, satu jalan, li khalqihi, untuk kejadiannya, fabihi yastadi'un, dan dengannya, dengan akal itu, yastadi'u, menerang cahaya sana sini, wa binurihi, dan dengan cahayanya, yahtaduna ila tauhid wujudihi, dan disebabkan dengan sebab cahayanya, kita sebagai manusia yang berakal, dia akan tunjukkan hidayah kepada tauhid Allah Subhanahu taala, mentauhidkan keesannya, kewujudannya, wa hikmatihi dan kehikmatnya, wa syara'ihi, dan juga syariat-syariatnya, wa bil jumlati ila jami'u ma yuslihuhum fid dunyahum wa akhiratuhum. Secara umumnya, kasarnya, dengan jumlahnya, dengan apa kehebatan pada akal itu tadi, dia bolehlah membawa kita ke kemaslahatan, manfaat apa yang ada di dunia ini, dan juga maslahat dan juga manfaat di akhirat nanti. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.